Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi hari ni Cikgu nak sambung kelas kita bab 7 iaitu bab respirasi sel. Okey, respirasi sel ni adalah satu proses pengoksidaan makanan di mana uh, proses di mana kita punya badan, kita punya sel iaitu mitokondria lah secara khususnya menjalankan sel dia iaitu mengoksidakan makanan supaya dapat menjadi tenaga. Okey, jadi di dalam ini adalah buku teks awak. Okey, bab 7 respirasi sel. Okey, ini adalah gambar kacang soya. Okey, kacang soya. Jadi kacang soya ni boleh menghasilkan tempe. Tempe tahu tak? Tempe. Tempe ni apa? Makanan ataupun salah satu contoh makanan yang dibiarkan, kita biarkan dan akhirnya kacang soya yang kita guna untuk buat tempe ni dia telah berlaku proses pengoksidaan makanan di mana akhirnya dia ni menjadi tempe. Tempe ni setengah orang cakap lah, bukan setengah orang cakap, memang ada kajian tu yang mengatakan sebenarnya salah satu bahan makanan yang awet muda lah. Cuma tempe ni kalau di Semenanjung paling orang yang suka adalah orang-orang Jawa sebab ada banyak makanan yang dia buat menggunakan tempe. Jadi bagaimanakah tempe ni diproses? So dalam penghasilan tempe ni berlakulah satu jenis respirasi iaitu sekejap kita akan belajar respirasi yang berlaku yang menyebabkan kacang soya ni boleh bertukar menjadi tempe. Okey, jadi dalam ni dalam bab ni kita akan belajar tentang penghasilan tenaga melalui proses yang dipanggil sebagai proses respirasi sel. Okey, tengok buku surat, buku surat. Buku surat 113 Okey, penghasilan tenaga. So dalam hari ini kita akan belajar tentang penghasilan tenaga melalui respirasi sel dan kita juga akan belajar tentang respirasi aerob. Okey, respirasi aerob. Okey, kalau sempat kita akan masuk sedikit tentang fermentasi. Okey. Korang dengar ke suara anak cikgu? Menjerit-jerit. Korang dengar tak? Dengar cikgu. Dengar. Alamak. Dengar cikgu. Okey ke Ya, aku biasa saya cikgu. Okey je cikgu. Okey Okey. Jadi kita masuk 1.7.1 iaitu penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Okey. Dalam bab 5 kita dah belajar tentang anabolis dengan katabolis, iaitu satu proses menghasilkan tenaga, satu proses menggunakan tenaga. Jadi yang membebaskan tenaga ni adalah katabolis dan anabolis ni adalah menggunakan tenaga. Jadi kan pendek kata nak cakap, dalam apa-apa proses metabolisme dalam badan kita ni menggunakan tenaga. Jadi daripada mana tenaga ni terhasil? Daripada mana tenaga ni didapati? Siapa yang sintesis, siapa yang generate tenaga? Jadi dalam bab 1, kita dah belajar tentang mitokondria. Dan sebenarnya seawal tingkatan 2 tersebut cikgu, memang awak telah pun diperkenalkan dengan fungsi mitokondria. Mitokondria ni dia ni yang akan menjana tenaga, okey, menjana tenaga maksudnya menghasilkan tenaga lah daripada glukosa. Dan glukosa ni datangnya daripada sumber karbohidrat. Sebab itulah karbohidrat ni dikatakan sebagai membekalkan tenaga. Okey. Monosakarida karbohidrat adalah glukosa. Salah satunya lah glukosa ni digunakan oleh mitokondria untuk menjanakan tenaga. Jadi penjanaan tenaga ni datang daripada glukosa ni tadi oleh mitokondria. Okay. Dan apakah contoh-contoh proses anabolis ni? Okay, contoh-contoh proses anabolisme ni adalah contohlah pembentukan protein iaitu otot lah salah satu benda atau salah satu komponen yang diperlukan untuk membina otot mestilah daripada protein. Dan protein ni hanya boleh dilakukan menggunakan tenaga. Pendek kata, kalau awak tak makan, awak tak ada sumber tenaga, tapi awak nak membina otot, tak
awak boleh jadilah. Awak tetap kena menggunakan tenaga. Okey. Jadi apakah substrat utama dalam menghasilkan tenaga ni? Okey. Jadi hari ini hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang respirasi sel. Angkat pintu ah. Okey. Respirasi sel ni kita sel jalankan untuk menghasilkan tenaga, okey, untuk keperluan aktiviti dalam sel-sel kita lah. Okey, jadi respirasi sel sebenarnya adalah satu proses pengoksidaan molekul organik melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Pendek kata, respirasi sel ni adalah proses pengoksidaan makanan ataupun dalam cerita ni adalah glukosa untuk menghasilkan tenaga. Okey, jadi substrat utama bagi respirasi sel hari ini, subjek utama bagi respirasi sel adalah glukosa. Dan awak kena kaitkanlah glukosa ni sebenarnya datang daripada dia sebenarnya adalah monosakarida, iaitu datang daripada kumpulan makanan karbohidrat. Okay, jadi karbohidrat pentinglah untuk membekalkan glukosa pada badan kita supaya badan kita boleh buat respirasi sel dan seterusnya menghasilkan tenaga. Okay. Dalam manusia dan haiwan, kita dapat sumber glukosa daripada makanan lah. Okay. Dan dalam tumbuhan hijau pula, glukosa ni didapati ataupun terhasil daripada proses fotosintesis. Okay, korang sekejap cikgu lampu. Okey, sambung. Jadi yang penting apa-apa pun persamaan antara respirasi sel untuk haiwan dan tumbuhan adalah persamaan dia adalah substrat lah. Substrat utama dia adalah glukosa. Okey. Sekarang respirasi sel. Ada dua jenis respirasi sel. Okey, iaitu respirasi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Okey, anaerob lah. Okey, respirasi aerob berlaku dalam kehadiran oksigen dan respirasi anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen. Jadi dia menggunakan laluan apa? Dia menggunakan laluan dan proses fermentasi ni adalah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga selain daripada respirasi sel. Okey, respirasi sel ada dua, iaitu aerob dan anaerob. Ada satu lagi cara lain untuk dapatkan tenaga selain daripada cara respirasi, iaitu cara fermentasi. Cumanya untuk tingkatan 4 ni kita akan itu balik-balik. Cumanya dalam tingkatan 5. Timun sayang. Timun. Okey. Dah buat kelas. Okey. Kemudian jadi tapi untuk tingkatan 4 ni kita akan khusus kepada respirasi aerob dan fermentasi saja. Okey, kita tak bincanglah respirasi anaerob ni. Mengadu. Okey. Dalam fermentasi, dia adalah proses penguraian glukosa juga. Tapi dia berlaku tak lengkap lah. Okey, kenapa tak lengkap? Sebab oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. Okey, jadi ingat kita tak akan fokus pada anaerob, kita hanya fokus pada respirasi aerob dan fermentasi saja. Fermentasi hasilkan tenaga, respirasi aerob juga hasilkan tenaga. Cumanya keadaan dia berbeza. Respirasi aerob dalam kehadiran oksigen. Fermentasi dalam keadaan kurang ataupun tanpa oksigen. Hasilkan tenaga tak? Ya, dua-dua hasilkan tenaga. Cumanya satu dalam keadaan ada oksigen, satu keadaan dalam kurang oksigen ataupun tanpa oksigen. Itu perbezaan pertama lah. Persamaan masih menggunakan glukosa. Untuk tumbuhan, glukosa daripada fotosintesis. Untuk haiwan dan manusia, glukosa daripada sumber makanan iaitu karbohidrat. Okey, boleh ya? Persamaan pertama substrat tu lah. Kedua, dua-duanya menghasilkan tenaga lah. Memang tujuan utama respirasi adalah untuk menghasilkan tenaga. Fermentasi juga adalah untuk menghasilkan tenaga juga. Cumanya dia dalam keadaan yang berbeza. Ada kebelah tu. Okey, kemudian kemudian respirasi aerob. Ijal, sini.
respirasi aerob. Okey, kita masuk sorry sebentar. Angah slow ah. Okey. Sel pertama kalau besar masuk respirasi sel dan jenis respirasi sel. Okey, bersedia makanan. Okey, yang ni pun kita bincang tadi ya. Safa Akli. Okey. Sambung. Okey, kita masuk respirasi aerob Okey, respirasi aerob adalah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Siapa yang Akli? Slow sikit. Okey, dia adalah proses untuk menghasilkan tenaga dan berlaku dalam kehadiran oksigen. Okey. Okey, ciri ya. Ini ciri respirasi aerob. Memerlukan oksigen, dalam keadaan oksigen dan menghasilkan tenaga. Okey. Oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa bagi menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, ini adalah persamaan dia lah. Oksigen tambah glukosa, hasilnya adalah karbon dioksida, air dan tenaga. Okey. Jadi macam mana proses aerob ni bermula? Dia bermula dengan proses glikolisis. Ingat, lysis pecah. Okey, lysis pecah. Glyko ni adalah glukosa lah. Maksudnya glukosa ni dipecahkan. Tapi untuk pelajar biologi kita tak gunalah istilah pecah. Kita guna istilah penguraian. Jadi glikolisis adalah proses penguraian glukosa. Siapa yang uraikan? Of course, mesti minta tolong daripada enzim. Tak boleh tiba-tiba saja glukosa ni dipecahkan, diuraikan tanpa bantuan daripada enzim. Mestilah enzim. Enzim ni yang akan menguraikan, dan memang awak dah pernah belajar, enzim ni fungsi dia pada penguraian, mencernakan, menguraikan, memutuskan ikatan antara bahan. Okey. Jadi glikolisis ni proses dia untuk menguraikan glukosa dan berlaku dalam sitoplasma. Okay, jadi satu molekul glukosa kita urai jadi dua molekul piruvat. Okay, kita tengok piruvat Okay, glukosa akan dipecahkan menjadi dua molekul, iaitu kita panggil sebagai molekul piruvat. Kemudian mereka sesungguhnya berlaku dalam mitokondria. Okay, yang ni berlaku dulu dalam sitoplasma. Seterusnya pengoksidaan piruvat ni ataupun nak tukarkan glukosa ni menjadi tenaga karbon dioksida dan air ni, ini berlaku dalam mitokondria. Glikolisis sitoplasma, pengoksidaan piruvat dalam mitokondria. Okey. Jadi piruvat yang terhasil ni akan dioksidakan melalui satu siri tindak balas untuk hasilkan karbon dioksida, air dan tenaga lah. Dan sebahagian besar tenaga ni akan digunakan untuk menghasilkan ATP, adenosina trifosfat. ATP ni adalah tenaga lah. Tenaga, kita punya tenaga ni dalam bentuk molekul ATP. So sebenarnya ATP sebenarnya adalah tenaga lah. Tenaga ni adalah ATP lah. ATP adalah tenaga. Bentuk saja. Bentuk tenaga tu dalam bentuk ATP. Okey, sekejap. Ada yang tepung. Tu kat tangga. Okey, jadi proses aerob bolehlah kita simpulkan, kita ringkaskan. Jadi ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambahkan kepada adenosin difosfat. ADP, D-di, disakarida, dua monosakarida jadi disakarida. So difosfat, adenosin difosfat, maksudnya adenosina dua fosfat. Ada dua kumpulan fosfat pada adenosin ni. Okey. Dia ni perlu ditambah ke satu lagi fosfat untuk menjadi ATP, tenaga. Okey. Jadi molekul ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Ni molekul ATP fosfat yang lemah, dan apabila ikatan fosfat pada molekul ATP diputuskan, tenaga yang terbebas dibekalkan kepada sel untuk membantu kita menjalankan aktiviti-aktiviti harian. ATP ni dia ni adalah satu bentuk ataupun satu molekul yang ada ikatan fosfat yang lemah. Maksudnya mudah diputuskan lah. Jadi bila badan kita nak guna tenaga ni apa yang berlaku adalah putuskan. Ikatan fosfat ni akan diputuskan
Jadi semasa proses putuskan ikatan fosfat ni, tenaga juga akan dibebaskan. So tenaga ni lah yang digunakan untuk anabolisme kita punya badan. Okay. Kemudian inilah proses keseluruhan. Glukosa campur oksigen, okey, menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Berapa kilojoule? 2898 kilojoule. Maksudnya banyaklah. Maksudnya badan kita ni, kita punya sel ni boleh hasilkan banyak tenaga dalam keadaan oksigen penuh, dalam keadaan banyak oksigen. Itu maksud dia. 2898 kilojoule tenaga. Banyak tu. Okey. Kemudian okay, ini adalah satu eksperimen lah, tapi kita tak buat lah sekarang ni ya. Nanti kita insyaAllah sekolah akan buka bulan hujung-hujung nanti untuk awak, untuk tingkatan 4 juga saya rasa. Jadi semasa tu kita akan cuba ulang sebanyak mana eksperimen yang kita letak. Okay. Okay ni, okay. Nyatakan masuk respirasi aerob. Okay, balik kepada fungsi tadi lah. Masuk respirasi aerob adalah satu respirasi yang berlaku dalam keadaan oksigen penuh. Okay, untuk menghasilkan tenaga atau untuk maksudkan tenaga lah. Okay, cadangkan substrat lain selain daripada glukosa yang boleh digunakan oleh sel untuk respirasi sel. Okay, cadangkan substrat lain. Boleh search internet. Okay, clue dia adalah substrat lain ni mestilah dalam bentuk sama macam glukosa. Okay, clue cikgu bagi. Substrat lain ni mestilah dalam sama bentuk macam glukosa, iaitu dia mestilah monosakarida. Okay, cuba cari ya. Kemudian, nyatakan persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Persamaan perkataan. Okay, persamaan perkataan. Yang inilah. Ini adalah persamaan perkataan. Glukosa tanpa oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air dan tenaga 2898 kilojoule. Cikgu, kalau terlupa kilojoule bolehkah? Boleh. Boleh ya. Tak ada masalah. Okey, kemudian uraikan proses-proses yang berlaku dalam respirasi aerob untuk menghasilkan tenaga. Okey. Ingat dua. Satu dalam sitoplasma, satu lagi dalam mitokondria. Yang dalam sitoplasma tu adalah proses menukarkan glukosa menjadi molekul piruvat. Okey, untuk dalam mitokondria adalah proses seterusnya untuk menukarkan piruvat ni kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, ingat tuan. Okey, ada dua proses, satu dalam sitoplasma, satu dalam mitokondria. Apa yang berlaku di sitoplasma, apa yang berlaku di mitokondria. Okey. Okey, setakat tu ada soalan nak tanya tak? Soalan tanya tak? Ada soalan nak tanya? Tiada cikgu. Tak ada kan? Okey, jadi cikgu sama sikit. Okey, fermentasi. Okey, kalau tadi kalau tadi dia berlaku dalam keadaan beroksigen. Okey, ni sekarang dia berlaku dalam oksigen terhad ataupun tak ada oksigen 100%. Okey, tak ada oksigen 100%. Jadi berlakulah satu proses yang kita panggil sebagai fermentasi. Hasil masih sama, iaitu tenaga. Okey, hasil masih sama, iaitu tenaga. Tapi keadaan berbeza. Substrat masih sama, glukosa. Tapi keadaan tak sama. Kalau respirasi aerob menggunakan dalam keadaan fully oksigen, kalau fermentasi dalam keadaan kurang oksigen ataupun tiada oksigen langsung. Jadi apa yang berbeza adalah dalam laluan metaboliknya lah. Okey, kalau tadi dekat sitoplasma, selepas glycolysis piruvat akan hasilkan karbon dioksida, air dengan tenaga. Tapi untuk fermentasi, piruvat ni dia akan dibezakanlah sama ada dia fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Okey. Kalau aerob tadi dia terus dari selepas dia dipecahkan, selepas glikolisis terus jadi karbon dioksida, air dan tenaga. Tapi kalau fermentasi ni ada dua laluan yang berbeza lah. Sama ada laluan alkohol atau laluan asid laktik. Okey. Ni kalau dekat buku teks korang boleh nampak
gambar raja yang lebih tepat lah sebab cikgu punya buku teks digital ni dia muka surat sebelah-sebelah. Okey, sekejap. Tengok muka surat 118 Okey, 118. Okey, fermentasi Okey, kita bincang dulu tentang fermentasi alkohol. Okey. Jadi fermentasi alkohol, apa yang berlaku adalah piruvat tadi tu, piruvat tadi tu dia menghasilkan karbon dioksida, tenaga hasil, tapi instead of producing water, dia bukan hasilkan air, dia hasilkan ethanol. Okey. Fermentation ni produce ethanol instead of water. Dia tak hasilkan air, dia hasilkan ethanol. Hasilkan karbon dioksida, yes. Hasilkan tenaga, yes. But you can see the quantity of energy kat sini memang less lah. Kalau tadi 2898 kilojoule kan, tapi kalau daripada fermentasi jenis alkohol ni hanya menghasilkan 210 kilojoule saja. Dan bersama-sama dengan dia terhasil juga ethanol. Alkohol lah, itu pula alkohol. Okey, apa pula alkohol? Okey, jadi apa contoh Contohnya contoh pertama adalah yeast. Okey, yeast membebaskan ethanol. Okey, sekiranya dibiarkan dalam keadaan kurang oksigen, kita paksa dia hidup kita paksa dia menghasilkan tenaga. Okey, maksudnya yeast ni dia kena hidup lah. Awak letaklah di keadaan ada oksigen ke tak ada oksigen tu, untuk dia sendiri dia kena hidup. Jadi apa yang berlaku adalah dia menggunakan glukosa dia dan menukarkannya kepada bentuk tenaga, sebab dia juga nak gunakan tenaga untuk diri dia. Okey, untuk diri dia okey, untuk melakukan pemunasan, yeast membiak cara pemunasan, untuk dia sendiri melakukan anabolis ataupun proses dalam sel dia sendiri. Jadi pada masa yang sama dia juga menghasilkan ethanol. Jadi ethanol ni digunakan dalam pembuatan bir dan wine. Arak lah, arak. Okey. Kemudian untuk kita punya roti pula, okey. Bila yeast ni kita campurkan pada adunan tepung, pada adunan kita nak buat roti, okey. Maksudnya dalam keadaan kurang oksigen lah. Yeast ni macam saya cakap tadi, dia pun untuk diri dia sendiri dia juga ada survival, dia juga nak hidup kan. Jadi dia terpaksa menggunakan simpanan glukosa dia untuk menghasilkan tenaga. Jadi disebabkan dalam keadaan yang kurang oksigen, maka bersama-samanya juga terhasil karbon dioksida. Okey. Jadi karbon dioksida ni lah dia kan dalam bentuk gas. Ni yang menyebabkan kita punya roti jadi gemuk tu, jadi gembung. Kita naikkan adunan roti, betul lah. Okey. Sebab tu kalau orang buat roti kalau perasan, sebab dia dah adun, dia biar sekejap, setengah jam ke 40 minit ke. Lepas tu bila dia buka, awak tengok dia punya roti dia kembung kan. Yang kembung tu sebenarnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil daripada respirasi yeast tadi, terhasil daripada fermentasi alkohol yeast tu tadi. Sebab kalau tengok setengah orang ni kan buat roti kan, daripada kembung kan, dia pukul supaya gas karbon dioksida tu dikeluarkan. Kemudian dia biar lagi kembang sekali lagi. Itu teknik masing-masing lah. Okey, jadi yang menyebabkan kembang pada roti tu sebenarnya adalah gas karbon dioksida. So gas sifat dia adalah ringan, so dia akan mengembangkan hidung. Okey, kemudian contoh lain adalah kita tengok contoh lain pertumbuhan pokok padi. Pokok padi yang tumbuh di kawasan berair, kawasan berair yang kurang oksigen, dia akan mengalami fermentasi alkohol. Jadi etanol yang terhasil, etanol yang terhasil dalam tisu ni adalah toksik kepada kebanyakan pokok, tetapi sel pokok padi dia sendiri ada toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding spesies lain. Okey. Ya. Pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehydrogenase yang boleh mengurangkan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Okey, macam mana pokok padi boleh survive? Okey, macam mana pokok padi boleh survive dalam kawasan berair? Okey, adalah kerana pokok padi dia ada enzim alkohol dehydrogenase. Hydro air, dehydrate, dia ada keupayaan tu lah enzim ni. Jadi enzim alkohol dehydrogenase ni dia akan menguraikan molekul etanol yang terhasil
daripada fermentasi alkohol tadi tu. Okay, jadi apa yang berlaku adalah diuraikan molekul etanol ni menjadi karbon dioksida yang tidak bertoksik, yang tidak ada pH lah, tidak ni. Jadi menyebabkan dia kekal hidup, dia boleh hidup dalam keadaan yang kurang oksigen. Okay. Kemudian okay, ini adalah projek menghasilkan dan memasarkan produk makanan dan sistem melalui fermentasi. Cumanya cikgu masih belum buat sekarang lah. Cikgu rasa nanti kita buka sekolah nanti setiap kumpulan kena, kita ada 12 orang, satu kumpulan kita letak 4 orang. Setiap kumpulan nanti kena hasilkan makanan yang melalui proses fermentasi. Awak bebas menggunakan apa jua kaedah asalkan dia adalah proses fermentasi lah. Okay, ni next kita punya projek. Sebab kalau nak buat sekarang dalam bentuk kumpulan macam tak sesuai. Sebab korang berada di rumah masing-masing. Nantilah kita buat sekolah Okay. Kemudian ada satu lagi jenis fermentasi iaitu fermentasi asid laktik. Okey, kalau tadi tu alkohol menghasilkan alkohol, menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Tapi fermentasi asid laktik ni tak hasilkan gas. Dia hasilkan asid laktik dan tenaga sahaja. Okey, tenaganya walaupun gambar kat sini tak boleh berapa tapi sikitlah. Okey. Kemudian proses pemburuan glukosa ni berlaku untuk menghasilkan asid laktik dan tenaga. Okay, contoh dia adalah lactobacillus. Okay, lactobacillus ni adalah satu bakteria yang digunakan untuk menghasilkan dadih. Okay. Fermentasi dia datang daripada susu lah. Okay. Lactobacillus ni akan bertindak ke atas laktosa iaitu gula susu dan menukarkannya kepada asid laktik. Okay, asid laktik, asid asam Okay, jadi asid laktik yang bersifat asid ni sebenarnya akan mengubahkan kalsium iaitu protein susu menjadi dadih atau yogurt. Dan ia juga adalah punca lah rasa masam yogurt. Okey, nak senang faham konsep ni. Ingat balik proses pencernaan makanan semasa awak belajar di tingkatan 2. Okay, proses pencernaan protein hanya berlaku di dalam perut, termasuklah susu. Susu adalah protein berlaku di dalam perut. Di dalam perut, kita ada satu jus gastrik yang bernilai pH 2, iaitu sangat berasid. Okey, maksudnya pencernaan protein berlaku dalam perut dalam keadaan berasid. Jadi kan, untuk menukarkan apa yang berlaku pada protein susu ni, bila masuk dalam perut, dia akan bertukar menjadi kalsium. Okey, oleh kerana keadaan yang berasid tu, keadaan masam tu. Konsep ni sama digunakan dalam pembentukan dadih. Okay, ataupun yogurt. Macam mana yogurt dengan dadih ni rasa masam? Dia adalah kerana hadirnya asid laktik. Siapa yang menghadirkan asid laktik ni? Lactobacillus. So lactobacillus dalam keadaan kurang oksigen, tak ada oksigen, dia juga akan melakukan fermentasi untuk menghasilkan tenaga dan hasilnya bersama-sama dengan tenaga ni dia juga menghasilkan asid laktik. Asid laktik ni menggumpalkan protein susu ni menjadilah dadih atau yogurt. Jadi juga menyebabkan rasa masam pada dadih dan yogurt lah. Dadih tak masam sorry pada yogurt. Dadih tak masam sebab kita tak gula lah. Okay, yogurt pun jadi kurang masam juga kalau kita tak gula banyak Jadi selain itu, selain daripada lactobacillus, ada satu lagi perkara yang berlaku lah, iaitu pada kita sendiri, sel otot manusia. Okey, bila kita buat aktiviti cergas, contohnya berlari contoh kita berlari, tak kira lah masuk pertandingan lari ke ataupun kita dikejar anjing. Okey, semasa aktiviti cergas tu, masa kita lari tu, kadar penggunaan oksigen akan melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Okay. Kita nak lari, kita nak gunakan banyak tenaga. Bila nak hasilkan banyak tenaga, maksudnya kita kena guna banyak oksigen. Kita tercungak-cungak kan. Tetapi, bila aktiviti itu terlalu cergas ataupun dilakukan ketika dalam keadaan awak tak bersedia, awak tak warm up, awak tak ready, tiba-tiba kena suruh lari 1,500 meter tiba-tiba. So awak tak ready awak tak latih otot awak tak latih awak punya
paru-paru, awak tak latih awak punya jantung. Jadi bila tiba-tiba diminta lari dalam speed yang laju, dalam keadaan laju, awak perlukan banyak tenaga sebab nak gerakkan kaki ni. Jadi bila nak perlukan banyak tenaga, perlukan banyak oksigen sebab nak melakukan respirasi tadi. Nak tukarkan glukosa kepada tenaga tadi. Walau bagaimanapun dalam keadaan yang terpaksa dan keadaan tidak bersedia, otot kita akan berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan kita dipanggil sebagai mengalami hutang oksigen. Hutang oksigen. Badan nak pakai oksigen, nak hasilkan tenaga. Tapi oksigen tak cukup. Awak tercungak-cungak sebab nak bagi masuk banyak oksigen. Tak cukup. Okey, itu adalah keadaan hutang oksigen. Jadi, apa yang berlaku bila keadaan hutang oksigen ni? Okey, semasa ini glukosa tak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Jadi, setiap molekul glukosa hanya akan menghasilkan 2 ATP sahaja ataupun 150 kilojoule sahaja. Dan selain daripada tenaga, okey, badan kita, otot kita juga menghasilkan asid laktik. Okey, ingat dalam keadaan hutang oksigen, badan hasilkan tenaga, betul, iaitu 150 kilojoule. Pada masa yang sama, badan juga hasilkan asid laktik. Jadi asid laktik ni bila dikumpul, bila dia berkumpul dalam satu-satu kepekatan yang tinggi, dia akan menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Okey, jadi pendek kata, kelesuan dan kekejangan otot ni tidak sama pada setiap orang lah. Ada setengah orang dia boleh bertoleransi dengan asid laktik yang banyak. Setengah orang tak boleh. Jadi orang yang tak boleh bertoleransi dengan asid laktik yang banyak ni, dia akan cramp dulu. Dia akan kejang dulu. Okey. Kemudian setelah aktiviti cegah berhenti, pengambilan oksigen berlebihan tadi akan mengoksidakan asid laktik menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. Dan apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, maka hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Okey, awak lari dalam keadaan kekurangan oksigen, awak mengalami keadaan hutang oksigen, masih menghasilkan tenaga tetapi jumlah tenaga adalah sikit dan bersama-sama dengan tenaga ini terhasillah asid laktik. Dan asid laktik ni pada satu-satu keadaan, pada satu-satu kepekatan yang tertentu akan menyebabkan kita kelesuan dan kekejangan otot. Jadi bila kita kejang otot, kita pun berhenti berlari. Bila kita berhenti berlari, kita pun sambung bernafas dengan keadaan lebih baik. Kita bernafas baik dan oksigen yang kita dah sedut tadi tu, okey, dia akan oksigen yang berlebihan ni akan tukarkan balik, akan oksidakan balik asid laktik yang banyak dalam sel otot ni, akan tukarkan dia menjadi karbon dioksida, air dan tenaga semula. Okey, jadi bila semua asid laktik sudah disingkirkan, semua dah dibuang, kan semua telah ditukarkan menjadi karbon dioksida, air dan tenaga, maka awak dikatakan sudah membayar hutang oksigen. So awak pun hilanglah cramp tu. Awak pun bolehlah jalan balik macam biasa. Okey. Okey, ini adalah gambar rajah. Ini adalah gambar rajah gambar rajah yang menunjukkan bagaimana keadaan hutang oksigen dan bayar oksigen tu lah. Okey ya. So pada permulaan senaman, okey, ini okey. Okey. Tapi bila awak melakukan aktiviti cegah, tiba-tiba kena berlari apa semua tu, okey, berlaku kekurangan oksigen, iaitu hutang oksigen. Pada masa ini, okey, badan masih menghasilkan tenaga tetapi jumlah tenaga adalah sikit dah. Dan apa yang berlaku adalah banyak pengumpulan asid laktik. Okey, pengumpulan asid laktik yang banyak ni, dia akan menyebabkan berlakunya kekejangan dan kelesuan otot. So bila awak dah berhenti berlari, awak telah mula bernafas seperti biasa, okey, akan ada oksigen berlebihan. So oksigen berlebihan ni dia akan menukarkan, mengoksidakan balik asid laktik yang berkumpul tadi menjadi karbon dioksida, air dan tenaga semula. Okey, bila semua asid laktik ni telah dioksidakan dengan sempurna, maka cramp pun hilang dan awak telah dikatakan telah pun membayar hutang oksigen. Inilah yang berlaku pada sel otot kita lah.
apabila berlakunya kekejangan tu. Apa punca kekejangan, apa macam mana cara penyelesaiannya. Jadi sebenarnya cara penyelesaian kekejangan satu je lah, bernafas. Bernafas dengan baik, masuk balik oksigen. Supaya oksigen berlebihan ni, boleh oksidakan balik tu asid laktik yang banyak tadi tu. Okey, dia yang akan menyukarkan kembali lah. Okey, jadi jadi adalah so apakah persamaan dan perbezaan antara fermentasi dengan respirasi aerob ni? Ingat, dua-duanya menghasilkan tenaga, okey, cumanya tenaga dalam bentuk dua-duanya menghasilkan tenaga iaitu dalam bentuk ATP. Okay, yang bezanya cuma tenaga dalam aerob banyak, tenaga dalam fermentasi sikit lah. Okay, kemudian dua-duanya menggunakan substrat yang sama iaitu glukosa. Okay, dan kedua-duanya berlaku di sitoplasma. Ingat, dua-duanya melibatkan glikolisis untuk menghasilkan piruvat. Okey. Ya, proses bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukar kepada piruvat. Seterusnya tu yang baru berbeza tu. Seterusnya tu baru berbeza. Kalau aerob sambung piruvat hasilkan tenaga karbon dioksida dan air. Dan tenaga adalah 2898 kilojoule. Kalau fermentasi dia menghasilkan dua, sama ada laluan alkohol atau laluan asid laktik. Kalau laluan alkohol menghasilkan etanol. Kalau laluan asid laktik menghasilkan asid laktik. Okey, kemudian semua proses ni berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Tidaklah dikatakan aerob ni hanya berlaku pada manusia, tidak berlaku pada haiwan. No, tak. Semua ni berlaku, dua-duanya boleh berlaku pada semua benda hidup. Kemudian, okey, selesai. Kemudian, okey, perbezaan pula macam tadilah, aerob dia adalah penguraian yang lengkap sebab ada banyak oksigen yang berlaku dalam sitoplasma dan mitokondria. Okey, menghasilkan air. Ingat, kalau perasan persamaan air memang terhasil daripada ekspresi aerob saja. Kalau glukosa dia sediakan secara lengkap. Okey, dan menghasilkan tenaga yang banyak, 2898 kilojoule. Berbanding dengan fermentasi, dia adalah penguraian glukosa juga, tapi dia tidak lengkap. Okey, sama ada kehadiran oksigen atau sama ada dalam kehadiran oksigen sikit ataupun dalam keadaan oksigen yang terhad. Tak ada langsung pun boleh juga. Okey, hanya berlaku dalam sitoplasma. Selepas tu piruvat tidak lagi memerlukan mitokondria. Okey, dia dah ikut sama ada dia hasilkan etanol atau dia hasilkan asid laktik. Okey, tidak menghasilkan air. Betul. Glukosa dioksidakan tidak lengkap. Okey, sebab itulah dia menjadi etanol atau karbon dioksida atau asid laktik. Dia hanya menghasilkan etanol atau etanol dan asid laktik. Kalau dia fermentasi asid laktik, dia hasilkan asid laktik dan tenaga. Okey, tidak menghasilkan karbon dioksida. Kalau dia fermentasi alkohol, dia menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Dua-dua ni tidak menghasilkan air. Okay, dan kemudian satu lagi, satu molekul glukosa hanya boleh hasilkan 210 kilojoule dan 150 kilojoule sahaja. Berbeza dengan aerob. Aerob 2898. Tapi kalau fermentasi hanya 210 atau 150 kilojoule sahaja. Sikit lah. Sikit. Tapi kan walaupun sikit, dalam keadaan yang terdesak, memang kena berlaku juga fermentasi. Contohnya tadi tu lah, kalau masa kita berlari tu, kalau lah badan kita tak menghasilkan fermentasi asid laktik tu, mungkin kita akan kita langsung tak boleh bergerak, kita langsung tak ada tenaga. Macam mana tenaga yang terhasil tu sikit lah. Okay. Kemudian fermentasi ni memang berguna lah sebenarnya, bukanlah kata fermentasi ni tidak bagus langsung. Okey, masih ada kegunaannya seperti kita tengok tadi lah, untuk menghasilkan yogurt, dadik, untuk buat roti. Okey, masih ada kegunaannya lah. Okey. Dan kita habis kelas setakat ni, dan esok cikgu akan sambung dengan live chat.
live chat dekat Telegram. Jadi semua orang update Telegram, live chat. Di situ cikgu akan snap gambar soalan dan kita akan bincangkan di dalam live chat Telegram tu. Okay? Jadi untuk hari ni cikgu nak stop dulu recording.